Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama menyambung kembali pengajian kitab Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, yang mana sambungan kita masih lagi pada Al-Faslu Tsani, iaitu bahagian yang kedua. Al-Faslu Tsani ini di bawah tajuk fi sirati munzul bi'sati hatta al-hijrata ila al-Habasyah. Sirah Nabi bermula daripada kebangkitan ataupun diangkatnya Nabi itu menjadi Rasul sampailah berhijrahnya sebahagian para sahabat tu ke Habsyah. Okay. Kita punya sambungan poin yang kedua. Bagi yang ada terjemahan, saya tengok ada sebahagian dah ada terjemahan Melayu. Yang muslimat lah nampak dah ada terjemahan Melayu tu. Muka surat berapa? Muka surat yang ke-23 poin yang kedua. Poin yang pertama tu muka surat 22 lah. Okay. Yang kitab kita bahasa Arab tu muka surat yang ke-45. Okay. Cuma yang saya guna ni kitab cetakan lain, muka surat 26. Saya akan guna cetakan ni juga sebab yang kita ada tu, yang photostat tu, kalau perasan muka surat 65 tu dia rosak. Siapa yang ada photostat lah, photostat sirah tu, muka surat yang ke-65, saya tak pasti, tapi yang saya punya ni dia rosak. Dia dah rosak 65. Nah. Jadi terpaksa saya cari cetakan tu, adalah jumpa yang agak proper sikit yang ni. Okay. Yang ni okey lah dia punya terjemahan, jadi kita akan rujuk yang ni lah bila sampai muka surat tu nanti. Okay. Muka surat 65 tu dalam PDF pun memang macam tu. Dia asal pada PDF pun memang dah rosak. Jadi kita sambung poin yang kedua. Poin yang kedua muka surat 45 dan terjemahan dia muka surat yang ke-23. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kana awwalu man amana bihi wa dakhala fil islami zawjuhu Khadijah radhiyallahu anha, thumma ibnu ammihi Ali radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 10 sinin, thumma maulahu Zaid bin Harithah, thumma Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu,
wa kana awwala man aslama min al-'abid Bilal bin Rabah al-Habashi wa 'ala dhalika takunu Khadijatu awwalu man amana bihi itlaqan wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha akhiru yaumil itsnain wa huwa awwalu yaumin min salatihi wa kanat as-salatu rak'atain bil ghadati wa rak'atain bil 'ashiyyi. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua ni dia cerita pada kita, selepas pada poin pertama cerita macam mana Nabi ni terima wahyu. Hadis cerita pada kita tentang permulaan turunnya wahyu pada Nabi, apa yang Nabi nampak dan apa yang Nabi lihat ketika mana Nabi berada di Gua Hira, yang kita sebut sebagai hadis Bad'il Wahyi. Hadis riwayat daripada Aisyah cerita macam mana Nabi mula-mula terima wahyu, iaitu 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Dan juga Nabi terima ayat-ayat yang lain daripada wahyu-wahyu yang awal, iaitu ya ayyuhal muzammil, seterusnya ya ayyuhal muddathir dan lain-lain. Itu dia terang pada poin yang pertama. Dan Nabi dapat tahu Nabi ni ialah Rasulullah ketika mana Nabi ni dibawa bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan sepupu kepada Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Dan dia ni seorang Kristian yang mengamalkan ajaran betul Kristian pada waktu tu. Dia satu orang yang ada ilmu tentang bahasa Ibrani dan dia telah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dan waktu tu pun dia dah tua dah. Wa kana qad syaikhan kabiran qad ami. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tu dah tua dan dia pun dah buta, rabun pada waktu tu. Okey. Dan sebahagian riwayat menyebutkan selepas pada dia beritahu pada Nabi tentang apa yang Nabi jumpa, dia kata hadzal namus alladhi laqiya Musa alaihi salam. Inilah namus, nama Jibril dalam bahasa Ibrani, yang telah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia pun kata ya laitani jaz'a, alangkah aku ni kalau muda, aku akan bersama dengan kamu iz yukhrijaka qaumuk, ketika mana kaum kamu menghalau ataupun hambat kamu keluar. Nabi pun tanya amukhrijiyahum, adakah aku akan dihambat keluar kerana menerima dan bertemu dengan malaikat? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang terima benda ni melainkan dia akan dimusuhi. Illa qad udiya, mesti dimusuhi. Okay. Jadi start pada tu Nabi dah tahulah dia ni seorang rasul. Perasaan takut menerima wahyu kali pertama di Gua Hira berubah menjadi perasaan rindu nak jumpa Jibril. Awalnya takut, berubah jadi rindu. Daripada rindu tu Allah Ta'ala takdirkan dia punya fatrah terputusnya wahyu. Sebahagian riwayat kata 4 ke 5 bulan daripada wahyu pertama di Gua Hira tu. Jadi nak dapat balik wahyu kedua ni, wahyu ya ayyuhal muzammil ataupun ya ayyuhal muddathir, sebahagian riwayat ya ayyuhal muzammil, dapat kali kedua tu ketika mana Nabi berjalan. Kata riwayat tu bainama ana amshi sami'tu sautan minas sama, aku mendengar satu suara daripada langit. Okay. Suara daripada langit itu kata ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad kamu Rasulullah. Lalu Nabi pun mendongak ke langit. Nabi tengok di langit ni ada satu orang malaikat, yang mana malaikat tu telah memenuhi ruang antara langit dan bumi dan sedang duduk di atas kursi. Satu benda yang kita tak boleh nak bayang lah, sebab Nabi seorang yang tengok. Perasaan rindu nak jumpa Jibril, bila mana jumpa kali kedua ni berubah jadi takut dan gerun balik. Sehinggalah turun ayat seterusnya ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut kerana ketakutan. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Sebahagian riwayat kata ya ayyuhal muddathir, pada waktu itu wahai orang-orang yang berselimut kerana sedapnya tidur. Saya dah sebut beza antara muzammil dan muddathir tu. Qum fa'anzir, berilah peringatan kepada orang-orang. Okay, maknanya bangun dan berilah peringatan. Okay. Maknanya sudah habis dah waktu untuk kamu tidur, rehat, dah selesai. Sekarang ni dah bermula waktu kerja, iaitu menyampaikan dakwah. Okay. Jadi bila mana Nabi tahu Nabi ni pembawa wahyu, Nabi ni pembawa risalah daripada Tuhan, maka Nabi pun mulai kempen secara kecil-kecilan. Nabi bercakap tentang wahyu kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi itu poin yang kedua yang kita baca tadi. Kana awwalu man amana bihi, orang pertama yang Khadijah beriman, yang beriman dengan Nabi, dengan baginda dan memeluk Islam ialah isteri baginda.
kana awwalu man amana bihi, orang pertama yang beriman dengannya, wa dakhala fil Islam, dan memeluk Islam, zaujuhu Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, zaujuhu tu istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang pertama sekali masuk Islam. Summa ibnu ammihi, kemudian anak kepada pak saudara Nabi, ataupun istilah kita panggil sepupu Nabi, Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib. Wa huwa ibnu 10 sinin, pada waktu tu ia seorang budak yang berusia 10 tahun. Summa maulahu Zaid bin Harithah, kemudian bekas hamba Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Maula ni maksudnya bekas hamba, dulu pernah jadi hamba, sekarang tak jadi hamba dah, kita akan guna istilah dia maula. Summa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana awwala man aslama minal abid, dan sesungguhnya yang pertama sekali masuk Islam daripada kalangan hamba al-abid, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah al-Habashi, seorang hamba daripada Habsyah. Wa ala dhalika takunu Khadijatu awwala man amana bihi itlaqan, oleh yang demikian maka Khadijah lah orang yang pertama sekali masuk Islam secara jelas. Itlaqan tu maknanya sejelas-jelasnya situ, Khadijah lah orang yang pertama masuk Islam. Wa qad shalla Rasulullah, dan telah bersalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha, bersama dengan Khadijah, akhir yaumil itsnain, pada akhir hari Isnin, wa huwa awwalu yaumin min salatihi, iaitu hari pertama didirikan salat. Hari pertama didirikan salat selepas Nabi terima syariat ni ialah hari Isnin. Wa kanatis salatu rak'ataini bil ghadah, dan salat pada waktu itu ialah 2 rakaat pada waktu awal pagi, wa rak'ataini bil 'asyi, dan 2 rakaat pada waktu akhir siang. Okay. Jadi inilah salat yang dilakukan oleh Nabi. Perilakunya ialah perilaku yang dah ada dalam saki-baki ajaran Ibrahim yang dulu. Jadi cara akad takbir, cara rukuk, iktidal tu dah diperkenalkan dulu zaman Nabi Ibrahim. Okay. Jadi itu antara ritual agama yang belum tercemar pada waktu tu. Okay. Ada pun ritual-ritual yang lain. Sembelih dah tercemar dengan sembelih kepada berhala. Haji dah tercemar kerana haji telah dimodified. Ada haji yang pakai baju, ada haji tak pakai baju. Itu keadaan amalan-amalan yang dibuat ataupun yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim itu diwasakan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Okay. Jadi dalam poin kedua ni dia sebut pada kita beberapa orang yang awal, 5 ataupun 4 orang yang awal. Yang pertama Khadijah, yang kedua sepupu Nabi Ali bin Abi Talib, yang ketiga Zaid bin Harithah, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Zaid bin Harithah ni, sebelum pada tu nak cerita, dia ni satu orang yang sangat rapat dengan Nabi. Sangat-sangat rapat dengan Nabi. Dalam riwayat sebut ketika mana Nabi berdakwah ke Taif, yang Nabi bawa sebagai teman ialah Zaid bin Harithah. Nabi sayang pada Zaid sehingga hampir-hampir Nabi nak namakan dia Zaid bin Muhammad, tapi ada larangan dalam Quran. Larangan menamakan anak angkat, menasabkan anak angkat dengan nasab kita. Nabi cukup sayanglah. Okay. Nabi bukan setakat sayang dia, Nabi sayang juga kepada anak dia, Usamah bin Zaid. Okay. Dalam riwayat sebut Usamah bin Zaid ni dengan Zaid bin Harithah ayah dan anak, tapi warna kulit jauh beza. Saya tak pasti yang mana cerah yang mana gelap. Cuma riwayat salah seorang ada yang cerah, salah seorang yang gelap, sehingga ada orang kata ni bukan anak dia ni bukan ayah dia. Nabi punya risau orang kata lagu tu pada orang yang dia sayang, sehingga Nabi ni duk usah cari mana orang yang pandai dalam ilmu nasab ni untuk cek sejauh mana hubungan Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid ni, ayah dan anak ni. Sebab Nabi rasa tak selesa orang kata ni bukan ayah dan anak. Riwayat tu riwayat Tirmizi. Akhirnya jumpalah satu orang yang pandai dalam ilmu nasab ni. Dia cek susu galur semua sekali, dia sahkan Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid ni ialah anak dan ayah. Nabi tahu yang tu, Nabi suka sangat-sangat, sehingga Nabi macam nak buat pengisytiharan pada sahabat ni.
Nabi kata hari ni aku dah jumpa orang yang pandai nasab, dan dia kata bahawasanya Zaid bin Harithah dan juga Usamah bin Zaid ialah datang daripada nasab yang sama. Nabi suka. Sebab Zaid bin Harithah ni dia kahwin dengan satu orang perempuan. Perempuan tu daripada kalangan orang biasa. Jadi ada orang syak, anak dia yang keluar tu iaitu anak Usamah tu, yang nama Usamah tu ialah hasil yang dulu. Bukan lepas kahwin dengan Zaid ni. Cuma Nabi cukup sayanglah. Nabi sangat-sangat menyayangi dua-dua orang ni. Sehingga Nabi pernah, orang kata apa, Nabi dia kenal Zaid bin Harithah. Ada satu riwayat kata dua orang ni dia tidur dalam masjid Nabi. Dia tutup muka dan nampak kaki je. Nabi tengok kaki tu, Nabi dah kenal itu kaki Zaid dan itu kaki Usamah. Kenal sangat lah tu. Kalau sampai tahap tu sangat-sangat kenal. Sangat kenal. Walaupun dua kaki tu lain color, warna lain-lain, tapi punya kenal Nabi dengan Zaid dan juga anak dia Usamah bin Zaid. Kemudian yang masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tengok ni Khadijah, Ali, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, ni antara orang-orang yang bukan penyembah berhala tegar zaman tu. Zaman tu mereka ni 4 ke 5 orang ni bukan antara orang yang menyembah berhala. Dan seterusnya yang dia sebut sini, awwalu man aslama minal abid, orang yang pertama masuk Islam daripada kalangan hamba ialah Bilal bin Rabah. Ini pun daripada kalangan hamba yang dia ikut saja arahan tuan dia suruh sembah berhala, tapi hati tu tak berapa nak sangat sembah berhala. Sebab dia ni mari pada Habsyah. Habsyah ni kawasan yang ada agama yang agak maju, iaitu agama Kristian waktu tu. Sebab kita kena tahu, dia punya pemerintahan Habsyah ni antara pemerintahan yang besar. Dia tak sekali dengan Rom, walaupun Rom dan Habsyah ni agama sama, dua-dua Kristian. Cuma Habsyah ada kekuatan tersendiri, Rom ada kekuatan tersendiri. Maknanya dia macam bersaing dua ni, Rom dan Habsyah. Habsyah ni hebat. Habsyah ni mana hari ni? Ethiopia hari ni. Ibu negara dia Addis Ababa, itulah Habsyah dulu. Sebuah negara yang sekarang ni mundur lah. Tapi zaman dulu Addis Ababa dan Ethiopia ni negara yang kaya. Ketika mana Nabi jumpa sahabat yang baru balik pada Habsyah, Nabi suruh sahabat cerita apa yang kamu nampak di Habsyah. Sahabat tu pun cerita, satu hari kami berjalan, kami duduk di tepi jalan ni, kami tengok ada satu orang tua, dia junjung satu tempayan, dalam tempayan tu ada air. Keperluan lah air, nak ambil, nak bawa balik ke rumah. Sehinggalah dia dikacau oleh satu orang, satu kumpulan budak-budak, dia jatuh, pecah tempayan dia tu, tumpah semua air. Jadi orang tua tu kata, semoga Allah Ta'ala mengambil tindakan kepada orang yang mengacau aku. Sebahagian riwayat kata pengawal istana Ashamah An-Najasyi ni dia cari siapa yang kacau orang tua tu, dan akhirnya ditangkap. Nabi kata inilah negeri yang adil, pemimpin yang adil. Maknanya boleh bayang, kena kacau sebab tempayan pecah, dah kena tangkap dah. Hari ni orang curi masuk rumah orang, tak tangkap sampai ke sudah pun. Nak beritahu keadilan negara pada waktu tu. Setakat kena kacau, air tumpah, macam kita beli air di jalan, orang tolak kita, air tumpah pun polis tangkap zaman tu. Zaman sekarang ni dah hilang dah, dan memang confirm tak dapat balik dah, tak boleh tangkap sampai hari ni. Bukan nak kata hari ni kerajaan banyak tak adil, cuma nak beritahu dia punya ciri tu agak sukar. Sebab tu Nabi kata kekal di negeri tu, sebab negeri tu negeri pemimpin yang adil, walaupun bukan agama Islam. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu antara benda yang diceritakan oleh sahabat. Maknanya dalam banyak dia orang duduk di Habsyah tu, dia orang nak cerita yang tu, nak tunjuk pada Nabi beza kami duduk di Mekah dengan beza kami duduk di Habsyah. Maknanya daripada sekecil-kecil benda pun sudah ada tindakan pada pemerintah. Jadi nak sebut pada kita. Jadi Bilal bin Rabah dia datang pada Habsyah dan Habsyah ni memang orang kulit hitam lah, orang daripada bangsa Negro lah kalau kita sebut. Tapi mereka agama Kristian dan mereka bertamadun pada waktu tu. Mereka ada kekuatan, tapi hari ni mereka dah ditindas lah. Mereka tak dapat hak dan tak hebat seperti dulu. Dia, kalau kita tengok Habsyah ni, antara kawasan naungan dia ialah negara Yaman pada waktu tu. Yaman, Sabak ni duduk bawah Habsyah. Bahkan sebahagian Sudan pun duduk bawah Habsyah. Maknanya Sudan tu dia bagi dua, Sudan Utara, Sudan Selatan. Sudan Selatan kalau saya tak silap, yang tu bawah pemerintahan Qibti, Mesir. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian tempat di Sudan ini, dia ada piramid.
lagi banyak pada Mesir, cuma orang tak teroka yang ni. Orang nampak piramid tu di Mesir lah, di Kahirah tu. Cuma nak beritahu dia punya pemerintah, maknanya wakil-wakil gubernur Firaun yang duduk di Sudan pun cukup ramai. Sebab piramid tu ialah lambang kepada kubur dia orang sebenarnya. Cuma nak beritahu dia punya tamadun tu kuat. Kata pengarang rahimahullahu taala disebut sini, Khadijah lah orang yang pertama masuk Islam itlaqan, man amana bihi itlaqan wa qad salla, dan telah bersalat Khadijah dan Nabi ni pada hari Isnin. Dia nak highlight sini, didirikan salat itu pertama sekali ialah hari Isnin. Hari Isnin ni kalau tengok banyak juga hadis yang cerita tentang benda-benda berlaku pada hari Isnin. Antaranya kelahiran Nabi, antaranya salat yang pertama Nabi lakukan, antaranya kewafatan Nabi. Sebab tu ada sebahagian para ulama dia sebut antara tanda husnul khatimah ni ialah mati pada hari Isnin. Sebab Nabi tu mati hari Isnin. Memanglah ada hadis mati hari Jumaat tu, tapi hadis tu dia dhaif dan sebahagian riwayat dia hasan sebab riwayat tu agak kuat. Tapi dia tidak mungkin benda tu paling terbaik Nabi tak dapat. Dia mesti kena dapatkan Nabi dulu. Maknanya Nabi tu mati hari Isnin. Kalau hari Jumaat tu hari yang baik, Allah Ta'ala akan rencanakan Nabi mati hari Jumaat tu. Tapi Nabi mati hari Isnin. Hari Isnin tu ada keistimewaan lah sikit. Dan kalau kita tengok sebahagian riwayat yang cerita memang banyak benda ni berlaku pada hari Isnin. Jadi hari Isnin ni dia ada kelebihan macam hari kita sekarang ni lah. Cuma kita bukanlah beriman pada hari tu, nak buat apa-apa kena tunggu hari tu, tak apa. Allah Ta'ala yang memudah dan yang menyulitkan urusan. Cuma nak beritahu banyak peristiwa berlaku hari tu. Macam hari Rabu ni hari tu orang azab. Tapi orang tak buat cuti pun. Cuma adalah setengah orang dia berpegang dengan benda tu, ada setengah-setengah kedai tutup hari Rabu. Saya tengok di Perlis ni pun ada jenis kedai makan hari Rabu tutup. Tak tahulah kok dia beriman hari tu orang azab, tak untung banyak ke apa, tak tahulah. Cuma kaum Samud kena azab pun hari Rabu. Kaum Ad kena azab pun sebahagian riwayat kata hari Rabu. Tapi kita taklah beriman hari Rabu tu hari yang sial, tak apa. Setiap hari ni ada kebaikan, dan hari mana-mana pun kalau Tuhan nak takdirkan keburukan, dia berlaku lah. Jadi nak sebut pada kita, kita tak beriman pada hari tu. Cuma just dari segi sejarah je sebut. Poin yang ketiga, poin ketiga dia sebut situ, thumma fatara al-wahyi ba'da dhalika fatratan min az-zamani اختلفت الروايات في تقديرها فأقصاها 3 سنوات وأدناها 6 أشهر وهو الصحيح وقد شق انقطاع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحزنه ذلك كثيرا حتى كاد يخرج إلى الجبال فيهم بأن يتردى من رؤوسها ظنا منه أن الله قلاه بعد أن أختاره لشرف الرسالة ثم عاد الوحي إليه بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاحجر فحمي الوحي وتتابع. Itu poin yang ketiga. Kita tengok apa maksud dia. Thumma fatara al-wahyi, kemudian wahyu terhenti, ba'da dhalika fatratan minaz zaman, berhenti seketika. Maknanya beberapa waktu tu wahyu tak turun, tempoh tu. Ikhtalafatir riwayat fi taqdiriha, berlaku perselisihan riwayat tentang tempoh berapa lama wahyu terputus. Daripada wahyu pertama, wahyu kedua dan wahyu ketiga ni berapa lama? Fa aqsaha 3 sanawat, yang paling lama mengatakan 3 tahun. Wa adnaha 6 ashhurin wa huwa sahih, dan yang paling singkat ialah 6 bulan. Dan itulah pendapat yang paling sahih. Wa qad syaqqa inqita'al wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tempoh terputusnya wahyu tu, qad syaqqa, Nabi ni rasa susah hati, rasa gelisah dengan sebab tak dapat wahyu. Inqita'il wahyi, terputusnya wahyi,
ala Rasul, ke atas Nabi pada waktu itu. Wa ahzanahu dzalika katsiran, dan Nabi pada waktu itu sangat-sangat berduka cita, sedih. Hatta kada yakhruja ilal jibal, sehingga hampir-hampir Nabi itu keluar ke kawasan bukit. Fayyuhum, dia ingin menghumbankan diri dia, bi an yataradda min ru'usiha, dia hampir-hampir nak terjun daripada puncak bukit tu. Kita tengok dia ada letak nota kaki situ. Hadhil jumlatun kada yataradda min ru'usil jibali huznan ba'da futuril wahyi. Ayat ini menunjukkan pada kita betapa Nabi itu rasa resah tak terima wahyu. Wa in kanat fi sahihil Bukhari hiya min balaghatil Zuhri. Kata al-Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ini ialah ayat yang menunjukkan kiasan yang telah dibuat oleh seorang tokoh hadis nama dia Az-Zuhri, bukan asal pada hadis pun. Okey. Maknanya Nabi tu hampir-hampir nak bunuh diri. Tapi Nabi ni dia taklah ada niat nak bunuh diri. Cuma itu ialah balarah, maknanya kiasan. Tapi ada sebahagian para ulama mensahihkan riwayat Az-Zuhri ni, dia kata tak, sebab ada ayat Quran sebut tentang Nabi ni pernah berperasaan lagu tu. Dan ayat tu ialah dalam suratul Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un, dalam ayat tu maksud dia hampir-hampir kamu Muhammad ni bercita-cita untuk jadi orang yang bakhi'. Bakhi' ni maksud dia apa? Orang yang terputus kepala dan tubuhnya. Maknanya ada niat nak mati. Sebab apa? Serabut, tertekan, tak tahu nak cerita ke orang macam mana wahyu ni nak suruh orang beriman. Tapi ramai ulama yang menyanggah riwayat Az-Zuhri dalam Sahih Bukhari ni, dia kata ayat dalam suratul Kahfi tu ayat ketika mana fasa dakwah dah mulai teruk kena tekan. Waktu tu. Ni cerita poin kita ni baru sekali ataupun terima wahyu sekali, lepas tu nak tunggu wahyu kedua. Tak mungkin Nabi bercita-cita sampai nak bunuh diri, nak terjun pada bukit tu. Okay. Jadi ramailah yang menolak ziyadah tambahan daripada Imam Az-Zuhri ni. Tapi Dr. Mustafa As-Sibai ni dia letak juga dalam kitab ni, just nak beritahu riwayat tu ada sebut. Zannan minhu anna Allah qalahu ba'da an ikhtarahu li syarafir risalah. Kerana baginda menyangka Allah itu membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia. Maknanya Nabi duk sangka Allah Ta'ala ni dah tarik balik ke dia punya risalah tu, maknanya tak suka ke lantik aku jadi rasul ni. Okay. Itu yang ingin dia sampaikan. Summa 'adal wahyi ilaihi ba'da dhalik, kemudian datanglah wahyu kepada Nabi, kama yarwil Imam al-Bukhari, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari, daripada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah al-Ansari ini dia dikatakan saudara jauh lah, taklah saudara yang rapat, dengan seorang yang nama Jarir bin Abdullah. Dia ada seorang lagi sahabat Nabi nama Jarir bin Abdullah, dia Jabir bin Abdullah. Okay. Jarir bin Abdullah ni saya cerita sikit lah. Dia ni dia punya kelebihan apa dia? Kelebihan dia kata Nabi, di wajahnya tu ada kesan sapuan pada malaikat. Malaikat pernah sapu muka dia. Dia mari masjid hari tu, dia mari lambat sikit. Okay. Nabi pun kata akan datang dan akan masuk dalam masjid ni satu orang lelaki yang ada sapuan malaikat. Ada sapuan malaikat di muka dia. Dia tak perasan lah bila malaikat sapu tu. Cuma Nabi sebut malaikat duk sapu muka dia. Okay. Kelebihan lah sebahagian para sahabat. Dia ada sebahagian para sahabat yang Allah Ta'ala beri kelebihan, malaikat beri salam. Cuma malaikat tu tak menjelma dalam true malaikat lah. Orang yang tak dikenali. Maknanya Nabi tanya dia sebelum datang sini, jumpa dah orang ni beri salam. Nabi kata yang beri salam tu malaikat. Saya tak ingat apa nama sahabat tu. Okay. Cuma dia beri salam. Lepas pada tu diberi salam oleh malaikat. Lama lepas pada tu dia perasan jarang orang beri salam. Malaikat yang beri salam tu orang yang dia dah kenal. Dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku rasa macam malaikat tak beri salam kot pada aku 2-3 hari ni.
Nabi pun kata malaikat tak beri salam pada kamu sebab kamu pergi berubat guna kaedah kail. Nabi kata. Itu malaikat tak suka. Kail kita dah sebut kan, berubat guna api tu. Dia ada sakit apa, luka apa, dia pergi guna kaedah besi panas tu. Jadi 3 hari malaikat tak beri salam pada dia. Maknanya nak kata sebab tu berubat guna besi panas ni dia tak, ada sebahagian para ulama kata haram sebab banyak petunjuk Nabi ke arah tu, tapi sirah ataupun cara Nabi sebut berubat dengan kail tu, dia punya kalimah bukan nak menunjukkan haram secara total. Maknanya nak beritahu dia kata kalau boleh tinggalkanlah. Sebab perubatan cara kail ni pun antara perubatan yang efektif juga zaman tu. Nak matikan kuman dengan cara cepat dan tak ada kesan, guna kaedah tu, tapi sakit kepada orang yang kena tu. Macam Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berpandangan berubat dengan kail ni Nabi larang. Bukan setakat makruh tahrimi, tapi dah pergi pada haram. Itu yang dia faham. Sebab tu bila mana dia ada satu penyakit, Muawiyah ni dia gubernur Syam. Gubernur Syam yang hebat lah. Zaman dia jadi gubernur di Syam ni, orang Syam suka dia. Syam ni merujuk kepada Syria dan Palestin hari ni. Dia ada buah wilayah tu. Orang suka Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu bila mana berlaku pertelingkahan sahabat, lepas kewafatan pembunuhan Osman tu, dalam buku tu ada fitnah terhadap sahabat Rasulullah tu yang Dr. Mazhar tulis dulu. Dia ada terang tentang benda ni. Waktu tu Muawiyah dia tekan Ali untuk cari siapa pembunuh. Sehingga orang duk sebar cerita kata Muawiyah ni tak nak bai'ah. Macam tak setuju Ali ni sebagai khalifah. Sehingga dia ni refuse, dia tak nak bai'ah. Sehingga settle bab tu baru aku bai'ah kamu. Itu sebahagian riwayat sebut. Muawiyah dia ni penulis wahyu lah, antara penulis wahyu Nabi. Tinggi jugalah pangkat dia. Cuma zaman dia jadi gubernur, Umar Al-Khattab yang lantik dia, first yang lantik dia. Zaman Umar Al-Khattab jadi Amirul Mukminin, Umar Al-Khattab ni dia kurang berkenan dengan Muawiyah banyak bab. Pertama, Muawiyah ni rumah dia letak tirai. Dia ada pintu dan tirai. Sebab gubernur yang bekerja bawah Umar Al-Khattab ni dia dah ada terima surat perkeliling. Rumah tak boleh ada tirai, tak boleh ada pintu. Payah rakyat nak pergi mengadu. Sebab tu sebahagian isteri sahabat ni mereka berdoa pada Tuhan, janganlah supaya suami aku ni dipilih jadi gubernur. Tak nak. Jadi sesak lebih daripada tak jadi gubernur. Baik jangan jadi gubernur, rumah ada kat pintu. Jadi gubernur, rumah tak ada pintu. Hari ni orang berdoa supaya suami tu jadi menteri besar ke apa, sebab rumah lagi banyak pintu. Dia punya sekatan tu banyak. Tapi zaman Umar tak boleh. Ramai yang berdoa supaya, bahkan ada sebahagian yang larang jangan rapat sangat dengan Umar Al-Khattab tu. Pergi jangan jarang dah, jangan jumpa selalu. Kok dia berkenan lagu mana lagi, dia lantik kita jadi tu jadi ni. Jadi Muawiyah zaman dia jadi gubernur di Syam, dia buat pintu. Dia langgarlah perkeliling tu. Sampai surat kepada Umar Al-Khattab, orang mengadu Muawiyah ni buat pintu. Orang lain lah, bukan orang Syam. Orang Syam tak ada masalah, dia nak buat pintu banyak pun. Penduduk negara Syam tu okey. Sebab Syam pada waktu tu Kristian pun ramai. Jadi Umar panggil dia tanya. Sebelum Umar nak cakap, nak tanya soalan tu, Umar macam lelahkan dia dengan banyak urusan. Dia dah sampai Madinah ni. Umar nampak dia, Umar tanya, Umar kata pada dia, okey tolong dia ambil air ya. Umar suruh dia buat macam-macam. Okey, tolong tarik unta tu mai sini ya. Okey. Banyak benda dia kena buat. Muawiyah ni orang yang tubuh gempal, gemuk. Dia jadi lelah. Dia jadi penat buat kerja banyak. Okey. Sehingga Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab tu kata, yakfi, cukup lah. Dia dah letih tu. Temengah kata pada dia cukup. Okay. Umar dia tak puas hati sebab dia rasa macam Muawiyah ni ada something mewah sikit. Okay. Jadi dia panggil Muawiyah, lepas kawan tu dah letih ni, tarik tu tarik ni, kerja banyak, angkut air pun semua. Tuan-tuan boleh bayang kena ragging di bos sampai tahap tu. Okay. Umar tanya, aku dengar cerita kamu buat pintu rumah kamu. Panggil nak tanya sebab apa buat pintu. Maka kata Muawiyah, di Syam ni ada sebahagian mereka yang beragama Kristian yang rapat dengan gubernur Rom yang pernah kita jatuhkan dulu. Mereka ni menunggu masa untuk membunuh wakil Islam. Mereka tunggu masa. Mereka tengok kita leka, mereka akan cuba untuk tikam dan bunuh. Okay. Jadi aku mendapat nasihat daripada sebahagian padri Kristian yang okey dengan Islam. Dia kata buat pintulah rumah ni.
takut ada orang-orang yang tak bertanggungjawab daripada Kristian bunuh kamu. Okey, maka Umar dengar lagu tu, Umar diam, Umar tak kata apa. Cuma Umar kata banyak akal lah dia ni, istilah kita lah. Aku tanya ni ada jawapan dia. Okay. Jadi Umar biarkanlah dia. Cuma Umar dia ada something, dia macam rasa Muawiyah ni suka pada kemewahan. Muawiyah ni kalau dia khutbah, dia tubuh besar, dia khutbah dalam keadaan duduk, dia tak boleh khutbah dalam keadaan berdiri. Sebab tu dia ada perbahasan ulama fiqh. Khatib hari Jumaat, kalau dia tak larat, dia boleh duduk atau dia boleh duduk. Berdasarkan apa yang dibuat oleh Muawiyah. Tapi memang betul tak larat lah. Dan memang dah tak ada orang dah yang boleh khutbah selain pada dia. Melainkan dah ada orang lain khutbah bagi orang lain. Jadi pelik pula kalau orang baca khutbah dalam keadaan duduk ni. Okay. Jadi orang kita tak biasa dengan cara tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, Muawiyah orang yang hebat. Semua penduduk Syam bersama dengan Muawiyah. Dan tidak ada orang kata apa orang yang kritik Muawiyah. Sebab antara bandar-bandar yang hebat yang diperintah oleh Islam ialah bandar Syam, wilayah Syam. Sebab zaman tu orang Syam sara hidup dia tinggi, bandar dia maju. Selain pada tu, Syam ni pun digelar sebagai Kufah. Kufah waktu tu dah hebat dah. Orang panggil Syam ni sebagai Kufah. Maknanya Muawiyah ni dia okey lah. Muawiyah ni dia kena ada satu penyakit macam orang kata apa, luka yang teruk lah. Cuma saya bila mana baca riwayat tu, saya duk ingat luka tu lambat baik mungkin kerana diabetes tu. Luka tu. Okay. Jadi ada satu orang tabib mari jumpa dia, dia kata luka kamu ni payah baik. Ada dua cara saja. Satu kail, satu makan ubat ni. Ada satu ramuan ni. Okay. Maka kata Muawiyah, kalau kail aku tak nak sebab Nabi larang. Jadi tabib tu, doktor tu dia kata, makan ubat ni boleh. Cuma kesan dia kamu akan mandul, tak ada zuriat. Waktu tu dia dah ada anak. Apa ni? Anak dia nama? Yazid bin Muawiyah. Okay. Yazid bin Muawiyah. Dia kata tak apa, cukuplah untuk aku seorang anak tu. Okay. Cuma dia tu pegang pada kail tu tak. Jadi sahabat tu yang tak diberi salam oleh malaikat tu, dia tidak melihat Nabi larang berubat dengan kail tu sebagai larangan yang totally. Dia hanya lihat kalau ada pilihan lain, jangan ambil kail. Tapi kalau macam tak ada pilihan lain dah, ambillah kail. Maknanya berubatlah dengan cara tu. Dan hari ni zaman kita ni tak ada sebab dah kita nak berubat dengan cara kail tu. Tapi adalah orang yang masih lagi pilih. Tapi Malaysia ni tak ada perubatan cara tu. Kail ni hanya ada di negara Arab. Sebahagian orang-orang Arab yang rasa macam letih dah berubat di hospital, dia akan guna kaedah kail. Khususnya orang yang ada stroke ataupun angin ahmar. Dia akan berubat cara tu. Dia akan tekan. Dia ada dua kaedah. Untuk luka, dia akan bakar besi tu, besi yang tebal lah, yang bentuk kepikan. Okay. Dia ada satu lagi, dia macam jarum yang boleh cucuk tu. Dia panaskan sampai panas dan dia akan tekan pada poin-poin saraf di kepala apa semua. Jadi dia punya saraf tu akan terbuka. Kawasan-kawasan yang dah kaku kerana stroke tu, dia akan slow-slow boleh terbuka. Okay. Tapi pun menyakitkan lah. Tuan-tuan boleh bayang, besi, jarum yang tajam tu sampai merah dia bakar. Okay. Dan dia akan tekan, menjerit lah orang tu. Saya tak pernah tengok secara live lah, tengok ziarah satu orang Arab sama kita di Jordan tu. Dia sanggup travel daripada Jordan pergi ke Saudi nak pergi berubat cara tu. Dan dia tunjuk lah, dia macam ada luka macam kita kena api macam mana. Macam tu lah. Tapi okey lah, dia sebelah badan dia yang tak boleh bergerak dulu dah boleh bergerak lah. Okay. Cuma perubatan moden hari ni pun dia ada lah cara tu. Okay. Cuma nak beritahu dia dah terbuat cara tu. Saya ingat saya pergi tu dengan imam masjid. Sebab dia tu qaryah kita. Imam masjid tu sampai kesudah dia berdebat dengan pak cik yang kena stroke tu. Dia kata, Nabi larang berubat kail, kamu padan berubat dengan kail. Maksudnya dia arak kan, kalau dia nak tegur orang, dia tegur orang tu macam lagi tak puas hati lagi tu dia duk cakap. Kalau macam kita jumpa satu orang yang pegang pandangan lain, kita hanya sebut, tapi Nabi sebut lagu ni. Kita sebut lagu tu lah. Kita taklah macam nak bertekak sampai ke petang benda tu. Tapi imam tu memang dia jenis harap yang suka bertekak. Okay. Dia kata, wakcik tu dia duk hidang air dah kat kita. Dia dah bagi makanan. Start makan dia kata, nahan nabiyyu anil kail. Nabi larang berubat kail. Kita pun makan sembang benda lain. Tengah-tengah duk makan, imam tu sebut sekali, tapi Nabi larang berubat dengan kail. Jadi pakcik yang tengah duduk atas kursi order tu dia macam, apa hal imam ni?
Lepas tu nak balik tu, tapi kamu kena ingat Nabi larang berubat dengan kail. 3 kali dia sebut, sampai ke habis, sampai ke nak balik. Rasanya lepas ni kalau imam tu nak mari ziarah, dia tak terima kot imam tu. Tu cukup lah, aku tahu dah nak mari nasihat pasal kail ni. Okay. Cuma nak beritahu dia harap dia lagi tak dapat, dia akan buat. Okay. Dia jenis harap yang jenis refuse. Dia macam, saya pernah tengok lah benda-benda ni seperti tu lah. Dan imam tu bagus, saya suka imam tu, masih hidup lagi. Imam tu dia belajar di universiti kami kot. Setiap kali dia nak solat, dia beramal dengan sunnah ni, memang kejap dia beramal dengan sunnah. Dia jadi imam, bila mana nak rapat saf ni, dialah imam yang paling lama cek saf berbanding orang lain. Dia tengok, kalau kita tengok belakang gitu kan, tengok okay, orang dah betul. Dia pergi dekat dengan saf pertama, dia jenguk pula saf yang kedua. Oh, ada lagi belok kata. Tunggu lagi. Lepas tu dia cek pula budak-budak muda yang pakai jersey ni. Jersey tu ada lama salib tak? Dekat 15 minit nak boleh solat. Ada sebahagian orang yang sibuk kerja, balik solat tempat lain sebab lama. Tapi baguslah. Cuma kita minat lah, kita yang faham agama minat. Bagi orang yang biasa-biasa, dia rasa macam lambat. Mayang masjid ni lambat. Tapi dia bagus. Dia orang yang, orang kata apa, yang cuba nak jaga. Dia tengok orang isap rokok ni, dia tahan orang isap rokok sampai kawan tu mati dengan puntung rokok tu. Dia bukan macam setakat beritahu jangan isap rokok, kawasan ni tak boleh. Tapi kawan tu duk isap air. Dia tak, dia pergi dekat, dia tarik rokok tu di mulut kawan tu. Jangan isap. Dia kata, nak isap tempat lain. Maksudnya dia berani, tumbuh dia pun besar, padanlah dia nak lawan orang pun. Okay. Cuma nak beritahu benda tu kalau buat di Malaysia kena tumbuk orang. Okay. Punya banyak kali hidup sebut aku tu. Cuma nak beritahu kail ni masih lagi ada perselisihan lah, tapi makruh dia duduk pada makruh tahrimi sebenarnya. Nak dekat kepada haram. Okay. Jadi Jarir dia dapat sapuan malaikat dan ada sebahagian dapat salam pada malaikat. Dan dia ni ada kena-mengena dengan Jabir. Okay. Poin yang ketiga ni, kata Jabir bin Abdullah, dia kata bainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Aku berjalan dan aku dengar satu suara pada langit. Farafa'tu basari, lalu aku mendongak kepalaku dan pandanganku, aku lihat fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Aku lihat malaikat yang pernah datang kepada aku di gua Hira dulu, jalisun 'alal kursi, dia sedang duduk di atas kerusi, bainas sama'i wal ard, kursi itu antara langit dan juga bumi. Farafa'tu basari, maka aku pun mendongak sekali lagi, fa idzal malakul ladzi ja'ani bihi fara'ibtu, maka aku pun datang rasa ra'ibtu. Ra'ib ni maksudnya datang rasa gemuruh, gementar balik. Faraja'tu, aku pun berlari balik. Faqultu, lalu aku katakan kepada Khadijah pada waktu tu, zammiluni, selimutkan aku. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah wahyu seterusnya, iaitu wahyu yang kedua ni, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ayat 1 sampai ayat 5. Fahamiyal wahyi, poin yang ketiga tu, fahamiyal wahyi, selepas itu wahyu pun turun, wa tataba', secara berterusan. Wahyu akan, lepas pada tu Nabi pun terima wahyu selama 22 tahun 10 bulan. Itu tempoh yang paling tepat wahyu Nabi terima. 2 bulan lepas tu Nabi pun meninggal dunia. 23 tahun lebih lah. Okay, maknanya sebahagian riwayat kita akan dengar 23 tahun, tapi yang tepatnya lah 22 tahun 10 bulan. Itu tempoh wahyu yang Nabi terima. Okay. Seterusnya poin yang keempat. Bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat yang Arab 46 lah. Yang Melayu tu muka surat yang ke-24. Bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika yad'u ila al-islami min wathaqin bi'aqlihi 3 sanawatin kamilah hatta aslama 'adadun min ar-rijali wan nisa'i mimman 'arafu bi rujhanir ra'yi wa salamatin nafs. Okey. Poin yang keempat ni, kata penulis rahimahullahu ta'ala, bada'a, Nabi pun bermulalah berdakwah pada waktu tu, yad'u ilal Islam, menyeru manusia kepada Islam, min wathaqi bi'aqlihi, ataupun min wathqi aqlihi bi'aqlihi, iaitu dengan dipercayai ataupun rasional. Dengan Nabi sampaikan tu dengan Nabi fokus pada rasional dulu. Wathqi aqlihi ni maksudnya, kalau Nabi bercakap, Nabi akan beri rasional untuk orang fikir apa benarnya dakwah Nabi itu. 3 sanawat kamilah, 3 tahun, sempurna 3 tahun.
hatta aslama adadu minar rijal, sehinggalah masuk Islam beberapa bilangan daripada lelaki dan perempuan, mimman arafu, yang mana dikenali mereka itu dengan rujhanir ra'yi. Rujhanir ra'yi ni pemikiran yang matang, wasalamatan nafs, dan jiwa yang sejahtera. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Nabi peringkat awal ni 3 tahun pertama ni, Nabi sampaikan dakwah, Nabi tengok orang, Nabi tak sampaikan semua. Tak kira orang tu kenal tak kenal. Untuk 3 tahun pertama ni Nabi tengok, okay, orang ni dia ada kecenderungan, boleh dengar apa yang kita nak sebut ni. Kebanyakan yang Nabi sasarkan pada waktu ni siapa? Daripada kalangan businessman, orang-orang yang keluar banyak daripada Mekah, orang-orang yang banyak bercampur dengan selain daripada bangsa Mekah, bangsa Arab, okay. Dan juga daripada kalangan hamba yang teraniaya. Okay. Sebab apa Nabi fokus golongan ni? Sebab golongan ni dia keluar dan otak dia tu tengok banyak benda. Mata dia tengok banyak benda, jadi otak dia boleh proses apa yang Nabi sebut. Sebab tu antara yang awal juga masuk Islam ni ialah Abdul Rahman bin Auf. Antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tu, Abdul Rahman bin Auf adalah senarai tu. Abdul Rahman bin Auf kalau kita tengok, sebelum dia jumpa Nabi ni, waktu tu dia berada di Syam. Sebelum dia balik jumpa Nabi, dia duduk di Syam, dia uruskan perniagaan dia apa-apa semua, sehinggalah dia jumpa satu orang padri Kristian. Padri tu kata, padri tu tanya dia, kamu orang mana? Dia pun kata, aku ni Hijaz, asal daripada Mekah, daripada kabilah Quraisy. Okay. Maka kata padri tu, baliklah kamu ke negeri kamu, kerana sekarang ni telah zahir Nabi akhir zaman yang bawa kebenaran. Sebahagian riwayat kata Abdul Rahman bin Auf jumpa padri tu ialah sahabat dengan Waraqah bin Naufal, orang yang sama. Ini kawan-kawan. Sebab kalau tengok riwayat Waraqah bin Naufal ni seorang lelaki pemuda daripada bangsa Quraisy yang mereka ni daripada awal lagi dah rasa pelik dengan penyembahan berhala. Jadi dia orang ni ada satu grup zaman muda lagi keluar daripada Mekah belajar. Riwayat kata sekitar 10 orang. Orang-orang padri-padri yang ditemui oleh Salman Al-Farisi dalam hadis panjang tu, Salman Al-Farisi pergi sini. Itu ialah sebahagian daripada kawan-kawan Waraqah bin Naufal. Maksudnya 5 ataupun 6 orang. Ini geng dia yang sama, yang hidup yang betul nak cari kebenaran. Cuma kebenaran yang dia jumpa pada waktu itu ialah saki-baki agama Nabi Isa pada waktu itu. Okay. Jadi Abdul Rahman bin Auf bila mana dia dengar, dia pun balik dan dia duduk cari di mana orang yang bercakap tentang apa yang padri itu sebut. Sehinggalah dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian sahabat yang dia ni masuk Islam kerana ada mimpi yang berterusan masuk dalam tidur dia. Okay. Lalu dia jumpa dengan Nabi. Okay. Cuma waktu tu mereka ni lah golongan yang rasional, golongan profesional yang boleh dengar pandangan yang agak berbeza. Okay. Seterusnya, poin yang kelima, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an balagha adadun ad-dakhilina fil islami nahwan min 30 an yuballigha ad-da'wata jahran, wa dhalika fi qawlihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Poin yang kelima ni muka surat yang ke-46 tu, dia kata amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan rasulnya iaitu Nabi SAW ba'da an balagha adadud dakhilina fil Islam nahwan min 30, selepas bilangan yang memeluk Islam pada waktu tu sekitar 30 orang. Maknanya selama 3 tahun tu 30 orang. Maknanya dakwah Nabi ni okey lah. 3 tahun dapat 30 orang tu okey. Maknanya dengan perwatakan Nabi menyampaikan ilmu tu, orang boleh terima. Orang nampak apa yang Nabi nak sampaikan. Beza dengan Nabi Nuh 950 tahun, 80 orang. Riwayat yang paling banyak kata 80. Kalau kita pegang riwayat Ibn Abbas kata 11 orang je. Tuan boleh bayang 950 tahun dekat 1000 tahun, 11 orang. 11 orang tu kali, kita ambil lah riwayat yang sikit. 11 orang tu berapa tahun nak train satu orang untuk masuk Islam. Saya punya, orang kata apa, kita punya anggaran lah untuk satu orang kalau pakai bilangan 80 tu pun dah ambil tempoh 10 ke 15 tahun untuk tarik. Kesabaran yang luar biasa yang ada pada Nabi Nuh. Sebab tu antara Nabi yang Nabi jumpa ketika mana perjalanan Isra' dan Mi'raj ni ialah Nabi Nuh. Tujuan dia apa? Sebab Isra' Mi'raj ni dia tahun-tahun terakhir dah Nabi berada di Mekah. Waktu tu Nabi dah sempit dah. Boykot pun dah kena.
Sebahagian besar sahabat yang disayangi pun dah mati dah. Sumayyah dan sebahagiannya ni yang betul-betul ikhlas. Okay. Nabi pada waktu rasa down yang sangat-sangat. Pak saudara dah meninggal, isteri pun dah meninggal pada waktu tu, sehingga Nabi ni dipertemukan dengan nabi-nabi yang kena teruk dalam dakwah. Tujuan dia lah untuk beri semangat. Hadis tu nak tunjuk pada kita perkumpulan orang-orang yang bawa kebenaran ni, dia ada waktu dia kena berkumpul. Dia kena ada waktu dia recharge balik. Okay. Sebab memang bawa dakwah ni dia akan ada waktu lemah. Kita akan rasa jatuh. Okay. Jadi kata penulis kita, bila mana dah sampai 30 orang tu, yuballighad da'wata jahran, maka sampai 30 orang tu an yuballighad da'wata jahran, maka diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan selepas 3 tahun. Okay. Maksudnya masuk tahun yang keempat berdakwah tu, Nabi dah kena start dakwah secara terang-terangan. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala, dan ianya berikutan daripada turunnya ayat Al-Quran daripada suratul Hijr ayat ke-94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Maknanya turun ayat ni perintah untuk Nabi sampaikan fasda'. Fasda' tu maksud dia apa? Terus terang dan jangan berlapik, cakap direct. Bima tu'mar, dengan apa yang diperintah. Allah Ta'ala guna perkataan sada'a. Allah Ta'ala tak guna perkataan kata apa, fazkur ke, berilah peringatan, tak. Tapi fasda', maknanya beritahu satu benda tu dalam keadaan kamu rasa kata apa, betul dengan benda tu, dan kejap diri kamu, teguhkan diri kamu. Okay. Wa a'rid, dan berpaling. A'rid ni maksud dia apa? Berpaling tu bukan setakat tak herau kalau dia main kacau dalam majlis. Jangan duk fikir sampai terbawa-bawa tidur, pun dia sama. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah daripada orang musyrik. Tapi Nabi ni seorang manusia. Ada juga waktu Nabi ni dia rasa lemah dengan dakwah dia, dan dia terfikir juga. Lumrah manusia lah, bila mana orang lawan dakwah, balik mari gerak serabut. Sebab kalau tengok antara orang kata apa, keadaan yang menyebabkan Nabi nya dia rasa serabut ialah tahun yang ke-6, ke-7, ke-8 berada di Mekah ni. Waktu tu mereka dah berani usik orang Islam. Maknanya dah ada orang yang kena kacau. Okay. Waktu tu pun Nabi dah hantar sebahagian pergi hijrah ke Habsyah. Yang lebih dahsyatnya, mereka masuk dalam majlis Nabi, mereka ramaikan majlis Nabi tu. Maknanya majlis Nabi bercakap tu crowd, ramai orang. Okay. Cuma separuh daripada yang ada tu mereka bawa guni serkuk kepala. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang duduk nak bercakap, ada orang geng, dia tak mari dengar apa, dia mari bawa guni duduk. Dia sanggup tinggal kerja. Dan sebahagian riwayat kata ada pihak yang membayar golongan tu. Abu Jahal ke Abu Lahab tak tahu lah. Ada satu orang sanggup bagi allowance nak kacau kan. Punya cerdik. Lagi dahsyat sebahagian, tapi riwayat tu riwayat yang agak dhaif lah. Ada satu orang yang datang, dia bagi kapah, yang bagi. Suruh sumbatlah selingkah. Bagi free. Betapa sakit hatinya Nabi tengok dia tu. Okay. Nabi duk baca ayat Quran ni. Lepas tu dia akan sampai satu tahap, ada satu ayat dalam Quran Allah Taala kata, musyrikin ni dia kempen, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengar apa Quran Nabi Muhammad duk sebut ni. Wal ghaw fihi. Yang ni paling dahsyat. Dan buat bisinglah waktu dia bercakap tu. Waktu dia bercakap tu ada yang bawa alat nak menyanyi pun apa dia. Saja buat konsert tanya Nabi nak mengajar. Tanya Nabi tak mengajar, tak ada konsert. Dia orang pun tidur sekali. Tapi tanya Nabi nak mengajar itulah. Rancak, dia orang lawan Nabi tu rancak. Sehingga orang kata apa? Bangun awal pagi nak lawan Nabi. Kan kita baca riwayat Isra dan Mi'raj. Antara yang paling awal bangun ni lah Abu Jahal. First orang Nabi jumpa, sampai-sampai lepas daripada turun pada burak tu, Nabi duk fikir nak cerita macam mana kot orang ni. Nabi tak jumpa Abu Bakar, Nabi tak jumpa Ali, Nabi jumpa Abu Jahal dulu. Tanah pun tak cerah lagi, dia dah bangun dah dengan baju kemas siap nak lawan Nabi apa ni. Punya semangat. Manusia ni kalau bab benda jahat memang rajin. Dia memang tak ada orang suruh pun, dia rajin. Boleh setrika baju, boleh iron baju nak lawan orang. Okay, nak kata itulah kerja-kerja jahat yang iblis gunakan orang. Okay. Jadi kita berpada situ ialah kot untuk kali ini. Kita berhenti pada poin yang ke-5. InsyaAllah kita akan sambung pada poin yang ke-6 seterusnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.